Tanggal 12 September 1959 merupakan tarikh kerabat bermulanya sistem pemerintahan demokrasi di Malaysia. Pada tanggal tersebut, telah bermulanya mesyuarat penggal pertama, Parlimen pertama di Dewan Tunku Abdul Rahman, Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Bermula detik itu, Malaysia menjadi negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan berasaskan prinsip pengasingan kuasa di antara badan legislatif, eksekutif dan kehakiman. Parlimen merupakan sebuah badan legislatif tertinggi dan menjadi tunjang amalan sistem demokrasi di negara ini. Institusi parlimen terdiri daripada 3 komponen utama, iaitu Yang di-Pertuan Agong dan 2 majlis parlimen yang dikenali sebagai Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Parlimen berfungsi sebagai badan yang meluluskan undang-undang persekutuan, membuat pindaan kepada undang-undang persekutuan sedia ada, memeriksa dasar-dasar kerajaan, meluluskan perbelanjaan kerajaan dan meluluskan hasil cukai yang baharu. Parlimen menjalankan fungsi semak dan imbang terhadap badan eksekutif yang melaksanakan dasar, polisi dan undang-undang negara. Parlimen juga menjadi platform perdebatan isu-isu yang melibatkan kepentingan awam. Parlimen adalah tonggak demokrasi nasional yang membawa suara rakyat melalui perwakilan yang dipilih. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong merupakan komponen utama dalam badan legislatif. Yang di-Pertuan Agong berperanan memanggil, memprorok dan membubarkan parlimen. Setiap rang undang-undang yang telah diluluskan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara perlu diperkenan oleh Baginda sebelum diwartakan dan dikuatkuasa. Baginda juga menyampaikan titah diraja dalam pembukaan majlis parlimen pada setiap penggal. Komponen seterusnya adalah 2 majlis parlimen, iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Dewan Negara dikenali sebagai majlis tertinggi. Dewan ini mengandungi tidak lebih daripada 70 orang ahli pada satu-satu masa. Seramai 44 orang ahli dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, termasuk 2 orang ahli bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan masing-masing seorang ahli bagi wilayah Persekutuan Labuan dan wilayah Persekutuan Putrajaya. Manakala, 2 orang ahli dipilih daripada setiap 13 Dewan Undangan Negeri. Ahli Dewan Negara hendaklah seorang warga negara yang bermastautin di Malaysia dan berumur tidak kurang daripada 30 tahun. Seorang ahli Dewan Negara membawa gelaran Yang Berhormat Senator dan memegang jawatan selama tempoh 3 tahun atau 1 penggal dan boleh dilanjutkan sehingga 2 penggal. Majlis seterusnya dikenali sebagai Dewan Rakyat. Dewan Rakyat mempunyai 222 orang ahli yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya umum yang diadakan setiap 5 tahun. Seorang ahli Dewan Rakyat juga hendaklah seorang warga negara yang bermastautin di Malaysia dan berumur tidak kurang daripada 18 tahun. Setiap ahli Dewan Rakyat mewakili satu kawasan parlimen. Parti yang memperolehi kerusi majoriti di parlimen akan membentuk kerajaan persekutuan bagi mentadbir negara. Setiap ahli parlimen Dewan Negara dan Dewan Rakyat hendaklah bersumpah akan taat menjalankan tugas-tugas mereka sebagai ahli dewan sebaik yang mungkin dan taat setia kepada Malaysia serta mematuhi, menjaga dan mempertahankan perlembagaan. Proses meluluskan rang undang-undang di kedua-dua majlis parlimen secara ringkasnya hendaklah melalui 4 peringkat, iaitu bacaan kali pertama, bacaan kali kedua, peringkat jawatan kuasa dan bacaan kali ketiga. Seterusnya, rang undang-undang tersebut diangkat untuk diperkenan Yang di-Pertuan Agong, diwartakan dan dikuatkuasa. Pentadbiran Parlimen memikul tanggungjawab sebagai urus setia kepada urusan penjalanan Parlimen Malaysia dan memastikan setiap urusan dapat dijalankan dengan lancar dan sempurna. Pentadbiran Parlimen diketuai oleh Ketua Pentadbir dengan dibantu oleh beberapa bahagian, seksyen dan unit yang menjalankan pelbagai peranan untuk memastikan pengurusan Parlimen dijalankan dengan efisien. Sebagaimana organisasi lain, tadbir urus Parlimen juga mengalami perubahan seiring dengan keperluan semasa dan selaras dengan demokrasi yang semakin progresif. Dalam usaha memperkasakan badan legislatif ini, Parlimen telah melalui proses transformasi yang berterusan sejak tahun 2005. Beberapa penambahbaikan dari segi teknikal giat dilaksanakan, antaranya penubuhan kamar khas, pembaharuan sistem pertanyaan dalam Dewan, pendigitalan dokumentasi-dokumentasi Dewan dan seterusnya kepada pembentukan jawatan kuasa pilihan khas di Dewan Negara dan Dewan Rakyat.
Selain itu, usaha merakyatkan Parlimen turut rancak dijalankan melalui program-program jangkauan luar atau outreach untuk memberikan pendedahan kepada rakyat mengenai Parlimen, seterusnya kepentingan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Parlimen Malaysia akan terus menjadi tonggak demokrasi negara dan institusi perundangan unggul bertaraf dunia.